Saya nak mula dengan pantun Tan Sri Yang di-Pertua. Angkat parang pergi ke kebun. Pergi ke kebun menaiki kuda. Permatang Pauh, Port Dickson dan kini Tambun. Soalan saya nombor 2. Bacakan. Baca soalan. Pantun lah. Soalan kena baca. Okey. Baca. Okey, bagi dia orang gelak bagi habis dulu. Kita baca. Okey. Okey, baik, terima kasih. Terima kasih hari ini saya dapat berkomunikasi terus dengan Yang Amat Berhormat Tambun yang mana Teruskan baca. rindu dendam kita. Baca soalan. Soalan saya menyatakan sejauh manakah keberkesanan langkah kerajaan dalam menangani impak kejatuhan nilai ringgit yang semakin merudum sehingga mencecah paras ringgit Malaysia RM4.73 berbanding dengan dolar Amerika serta implikasinya secara menyeluruh termasuk golongan M40 yang sebahagiannya mungkin tidak akan menerima bahan api bersubsidi susulan pengenalan sistem subsidi bersasar. Baik, terima kasih. Perdana Menteri. Pendang, kerana soalan ini soalan penting saya terima daripada Pendang. Setakat 6 Oktober 2023, memang benar nilai ringgit menyusut negatif 6.5% berbanding dolar Amerika. Tapi tidak separah yen Jepun yang menyusut 10.8%. Thailand sama dengan Malaysia menyusut 6.5%. Walaupun kita lihat umpamanya Korea lebih kurang sama, tapi Indonesia lebih baik. Indonesia seperti mana saya tegaskan dalam sidang yang lalu, lebih tegas dalam membatalkan subsidi dan kemudian beberapa langkah yang mungkin sedikit menyusahkan sementara tetapi memberi keyakinan dari segi kekuatan rupiah walaupun tidak sekuat yang diharapkan. Seperti mana kita tahu, nilai ringgit ini tidak bergantung kepada fundamentals. Pertumbuhan baik, pelaburan baik, inflasi turun, kadar pengangguran turun, nilai ringgit turun. Dia tidak maknanya selari dengan economic policy atau position atau argument. Dia hanya kerana tindakan Fed Amerika Syarikat menaikkan kadar. Jadi kita hadapi masalah ini umpamanya. Ya. Jadi apa yang disebut kemeruapan atau volatility. Ini berlaku dan kita akui maknanya beberapa langkah diambil oleh bank negara. Umpamanya menetapkan ekspor itu dengan ringgit. Kemudian dalam beberapa sidang saya bincang dengan negara China dan juga di ASEAN Jakarta meminta supaya kita gunakan nilai wang tempatan, local currency untuk berdagang. China sambut baik, jadi sekadar 20 ke 28% pelaburan yang besar sebenarnya, puluh bilion ringgit itu dalam tidak menggunakan dolar, tapi menggunakan ringgit. Dan ini tidak menjejaskan dari segi kehilangan atau kesusutan nilai ringgit. Begitu juga dengan Thailand. Setakat ini yang kita berjaya menggunakan local currency adalah Indonesia, Thailand dan negara China. Tapi tidak semua bidang, terutama kalau dia terlibat dalam commodity international trade. Ini di antara cadang. Sebab itu kita juga cadang yang kita gunakan istilah de-dollarization. Kerana negara-negara ASEAN dan Asia, bila saya bincang dengan Perdana Menteri Lee Chiang di Nanning, kebergantungan kepada dolar itu menyebabkan nilai currency kita jatuh, seperti mana yang berlaku juga kepada yuan, renminbi negara China dan yen di Jepun. Apa langkah-langkah lain yang boleh diambil? Hanya memperkuatkan ekonomi tempatan. Kerana selagi
kadar faedah kita. Indonesia menaikkan. Jadi kalau ketimbang OPR yang kita sebut atau kadar faedah Indonesia itu tinggi. Jadi dia dapat menampung. Itu pun tidak sepenuhnya. Kita mengambil dasar supaya tidak meningkatkan OPR semata-mata ketimbang kedudukan dolar Amerika. Dan ini menyebabkan ringgit kita akan terjejas. Walaupun semalam dalam pertemuan saya dengan Gubernur Bank Negara, dia menganggap akhir tahun ini ke arah perkembangan yang lebih meyakinkan. Jadi berdasarkan angka-angka dan data-data baru yang kita terima. Dan kita harapkan dengan, saya katakan tadi, kejelasan dasar-dasar termasuk ekonomi dan dasar pelaburan dan transisi energi yang mendapat tarikan baru sekarang ini, itu akan dapat membantu dalam menarik pelaburan dan nescaya memperkukuh kedudukan ringgit. Saya tertarik dengan apa yang telah dijawab, de-dollarization. Satu istilah yang bagus. Dan saya ucap katanya kerana setiap kali OPR ni menjadi satu ketakutan rakyat. Dan apabila nilai mata wang kita merudum, itulah kesannya pada kita. Dan jaminan Yang Amat Berhormat memang perkara itu dilihat. Jadi soalan saya, apabila Yang Berhormat sebut tadi, mata wang ya, dengan China, urus niaga dengan China. Dan kita sedar bahawa de-dollarization ni banyak cabaran. Lebih daripada 85% adalah berdasarkan pada mata wang US. Jadi saya nak bertanya kepada Yang Amat Berhormat, untuk syarikat besar macam GLC, mereka ada saving. Adakah selepas mereka menjual suatu barangan ataupun satu perkhidmatan akan diminta oleh bank negara kena simpan terhadap dalam bentuk Malaysia ringgit supaya permintaan terhadap ringgit itu meningkat? Adakah dasar itu masih diteruskan? Kedua, tentang subsidi bersasar tadi, bahan api. Kita nak bertanya sama ada mekanisme itu yang 2018 kita belanja 25 juta itu tak boleh jalan. Bagaimana ia boleh dibuat? Dan untuk golongan T1 di bawah golongan T20 ini 11,000 hingga 5,000, adakah kumpulan ini dijaga kerana berbanding dengan jutawan mereka lebih terkesan? Itu soalan saya. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Terima kasih Hitam. Pertama OPR, kita ucap terima kasih kepada Bank Negara kerana tidak sewenang-wenang menaikkan OPR. Malah penjelasan mereka, OPR itu tidak hanya bergantung kepada peningkatan faedah di Amerika Syarikat. Dia melihat fundamentals. Dan dari beberapa kali mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Bank Negara tidak menaikkan, memikirkan soal inflasi yang rendah dan juga kesan kepada rakyat. Jadi saya fikir dasar itu akan dikekalkan, melainkan keadaan yang sangat terdesak yang sudah menjadi kalau ikut perundangannya dari dulu adalah bidang kuasa dan wewenang Bank Negara Malaysia. Yang keduanya tentang subsidi bersasar, saya jelaskan bahawa dalam perkiraan dan pertimbangan kerajaan termasuk Jemaah Menteri, sementara subsidi bersasar itu dianggap sangat mendesak kerana jumlah subsidi yang meningkat kepada 81 bilion ringgit bagi negara. Tetapi dasar kita tidak akan menekankan. Maknanya seperti mana contoh terbaik ialah tabung haji dan kadar elektrik yang tidak akan dikenakan. Walaupun ada kekeliruan yang dibangkitkan seolah-olah kadar elektrik itu dikenakan kepada rakyat biasa. Tidak benar sama sekali. Dan kalau ada, mungkin ada sedikit pelanggaran dari peraturan yang ditetapkan. Tetapi saya tidak fikir mungkin kerana keputusan yang dulu oleh Jemaah Menteri itu jelas hanya pada golongan paling tinggi. Soal Bank Negara menetapkan dalam nilai ekspor atau import digunakan ringgit, memang benar sebahagian. Dia tidak dapat mewajibkan, tetapi saya puas hati kerana GLIC terutamanya dan beberapa syarikat tempatan yang besar mengambil kira hal ini dengan sedemikian. Kalau semuanya guna dolar, itu tentunya ringgit akan lebih tercabar. Tetapi banyak yang malah ada beberapa syarikat yang cuba gunakan dolar dan simpanan di sini ringgit supaya transaksi itu memperkuatkan kedudukan, menggunakan ringgit
Dan oleh itu ada yang mencecah sampai 70% ringgit dalam transaksi. Jadi ini saya ingat satu sikap yang bertanggungjawab oleh sektor swasta dan GLIC kerajaan.